Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni kita nak bercerita pasal ayam. Okey, kita nak bercerita pasal ayam. Hari ni kita nak bercerita pasal ayam. Kita cerita pasal unggas saja hari ni ya. Kita cerita pasal unggas saja hari ni. Cerita pasal ayam InsyaAllah. Moga bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, siapa nak join program kita untuk tahu pasal ayam? Saya nak masukkan sikit untuk lagi. Saya nak tahu pasal program kita ni. Cerita pasal ayam hari ni ya. Okey, kita nak cerita pasal ayam saja hari ni. Okay. Pasal ayam. Pasal peternakan ayam, itik, angsa, ayam Belanda Okey. Boleh bertanya dengan kami, tak ada masalah. Boleh bertanya dengan kami, tak ada masalah. Kita boleh bertanya pasal ayam saja hari ini. Okey, kita nak sembang pasal ayam, kita nak sembang pasal itik. Kenan tuan-tuan boleh bertanya soalan-soalan yang berkaitan dengan ayam itik. Okey, supaya kita dapat manfaat dalam program kita hari ini ya. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Moga program kita hari ini, saya nak buat 1 jam saja, tak banyak, tak lama. Ini janji kami untuk buatkan live setiap hari Isnin sampai Khamis. Cuma semalam saya tak dapat nak buat live sebab ada masalah teknikal dekat ladang, electricity tak ada. Jadi bekalan internet tak dapat dan disambungkan ya. Itu pasal kita tak boleh buat semalam ya. Okey, cerita pasal ayam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya. Ternakan ayam ni ada satu ternakan yang kita boleh ternak di belakang rumah saja. Di belakang rumah saja dan kita boleh ternak secara berkurung ataupun lepaslah. Ayam ada 2 jenis ya. Satu ayam daging, satu ayam kampung. Ada 2 jenis je. Ayam daging dan ayam kampung. Okey, ayam daging yang kita tahulah. Kita punya pengeluaran dah melebihi pada permintaan ya. Kita dah hampir 10%. Maksudnya kalau kita perlukan 100 ekor, kita dah supply 110 ekor, melebihi ya. Kita dah boleh ekspor ayam daging. Ayam daging ya. Dan ayam daging tempoh pemeliharaannya sekarang ni 30 hari saja. Dan syarat wajib untuk ayam daging mesti ada kandang, reban. Yang sekarang ni untuk new player, penternak ayam daging mesti buat reban tertutup, close house. Okey, itu syarat wajib untuk ternak ayam daging ya. Dan perlu ada sijil kebenaran kelayakan menternak, kelayakan membangun KM untuk ayam daging ya. Kalau tidak dia tak boleh dibenarkan. Dia tak boleh dibenarkan. Semua negeri dah kuasakan mesti ada syarat nyata tanah kepada ternakan ayam ya. Okey. Kemudian dia perlu jaga dan dia perlu ada integrator. Kalau nak ternak ayam daging mesti ada integrator. Maksudnya kita kena cari integrator yang supply makanan, supply anak ayam dan kita cuma jaga besar dan dia akan ambil ikut berat. Dia punya kiraan kita bayaran kepada kita ikut berat ya. Sekilo berat mungkin dalam harga RM4 atau RM5 kali dengan sekarang berat ayam daging 2,5 kg. 2,5 kg Kemudian beza antara dengan kos makanan dengan kos anak ayam, different tu kita dapatlah. Biasanya ayam daging dapat dalam RM1.20 ke RM1.50 sekilo. Okey, dia punya keuntungan ataupun 1 ekor bukan dalam RM4 lah. RM4 ya. Kalau 2,5 kg lebih RM4 seekor. Tapi dia volume. Dan dia wajib vaksin. Nombor 2 dia wajib bagi vitamin dan dia juga wajib bagi antibiotik 3 benda ni memang wajib untuk ayam daging ya. Okey. Tapi ayam kampung ya. Abang tengah buat live. Tak tahu. Tak ada. Okey, ayam kampung pula dia ternak secara berkurung ataupun secara bebas. Okey, secara berkurung ataupun secara bebas ya, itu ayam kampung. Okey, dan ada yang orang buat secara berkurung sekarang ni macam ayam daging. Dia ternak ayam kampung macam ayam daging. Ada, dia dah ada orang buat dah ya. Dan permintaan ayam kampung sekarang meningkat sebab ketidakpercayaan kepada ayam daging ya. Sebab ayam daging dia perlukan antibiotik dan tempoh antibiotik tu residu. Maksudnya lupus antibiotik tu dalam 7 hari ke 14 hari.
di kuateri dia jual antibiotik itu masih ada dalam badan ayam yang belum lupus lagi, dan akhirnya orang yang makan ayam daging tu akan menjadi bermasalah penyakit dan macam-macam masalah lah selepas tu. Okey, maksudnya keadaan yang tidak stable dalam keadaan dia masih ada antibiotik dan dijual. Itu yang orang risau. Dan ayam kampung ni memang kita tak pakai antibiotik, kita tak pakai vitamin, kita cuma vaksin. Vaksin ni adalah secara alami, secara natural, dia tak ada efek apa-apa. Wajib buat vaksin untuk NDIB, Newcastle disease, dan infection bronchitis. Okey, maksudnya NDIB. Ini wajib pakai. Kalau tidak nanti ada serangan penyakit, terutama sekarang musim hujan. Penyakit tu boleh datang melalui angin, melalui burung. Jadi kita memang kena bagi vaksin tu. Vaksin tu tak mahal dalam RM25 untuk 1000 ekor. Dan penggunaannya bila kita buka je botol vaksin tu, dia punya masa guna dalam sekurang-kurangnya 2 jam. Lebih pada 2 jam dia punya kuman dalam vaksin untuk sebagai antibody ternakan kita akan jadi mati. Jadi kita kena gunakan dengan segera lah. Okey, boleh bertanya dengan kami apa juga pasal ayam, dan kita akan masukkan kita punya live TikTok ni dalam TikTok juga sendiri. Kalau kurang sejam kita boleh upload, kalau lebih pada sejam kita akan upload dalam YT Merah. Okey, tak apa, kita akan buat kurang sejam insya-Allah. 58 minit ataupun 50 minit je kita buat Okey, tuan-tuan dan puan. Okey, untuk ayam kampung kita boleh ternak secara berkurung ataupun secara bebas Tapi sekarang orang suka ternak ayam kampung, dan saya pun buat secara bebas. Okey, saya buat secara kurung dan secara bebas. Yang secara kurung tu saya buat untuk pembiakan. Maksudnya ayam kampung tu untuk dapatkan penetasan telur dia. Alhamdulillah, penetasan telur kita boleh dapat seawal dia bertelur pada umur dia 6 bulan. Lepas pada 6 bulan, dia boleh bertelur sampai umur dia 2 tahun. Dan lepas 2 tahun, dia boleh bertelur lagi tapi tak ekonomi. Penghasilan telurnya dah makin rendah Harga ayam kampung berapa sekarang? Sekarang harga ayam kampung, kalau untuk yang asli antara 15 ke 25. Asli Kalau yang kacuk 12 ke 18. Okey, itu harga ayam kampung Anak ayam pula harga yang kacuk dalam RM3.5 ke RM4. Harga anak ayam asli antara RM4 ke RM5. Okey, itu harga anak ayam Harga ayam yang dijual. Kalau siap proses ayam kampung asli RM25. Kalau yang kacuk RM20. Okey, ni indication yang kita bagi untuk ternakan ayam kampung Okey, berapa besar kawasan yang kita perlukan untuk ternak ayam kampung ni? Bergantung pada bilangan ternakan. 1 ekor dia perlukan sekaki persegi. Maksudnya kalau 1000 ekor kita ternak 10 kali 10. 10 kali 10 buah dapat 100. Kalau untuk 1000 ekor kita buat 100 kali 10 ataupun 50 kali 20. Okey, dia punya saiz reban Sebab kebun saya tak ada sumber elektrik, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, penetasan anak ayam kampung ada alternatif lain untuk selain pelampu. Boleh penetasan anak ayam kita boleh buat pakai satu kaedah yang kita buat sekarang ni, boleh pakai, satu, kita suruh ayam tu mengeram sendiri. Nombor 2, kita boleh bawa telur tu ke tempat yang ada elektrik, maksudnya kat rumah kita. Maksudnya mesin penetasan tu kita buat dekat rumah kita. Kalau di ladang kita tak ada elektrik lah. Okay? Maksudnya lampu ataupun kuasa untuk mesin incubator tu, mesin tu kita letak dekat rumah kita. Telur ayam tu kita bawa ke rumah, nanti kita letak dekat mesin yang ada elektrisiti. Itu lebih mudah, lebih praktikal lah. Kalau kita nak pakai genset jalan 24 jam tak praktikal, nanti minyak kos dia tak berbaloi Okey. Untuk elektrisiti, kalau kebun tak ada elektrisiti, sebab anak ayam umur dalam 30 hari, dia perlukan pemanasan. Pemanasan maksudnya dia perlukan haba kontrol dalam 32 ke 35 darjah Celsius. Kalau tak ada elektrisiti, kita boleh pakai lampu ayam. Lampu pakai minyak gasolin. Lampu ayam lah, orang panggil lampu ayam Ada jual dalam kedai hardware. Kalau cari lampu ayam ada, tak ada masalah Ataupun kita boleh pakai heater. Heater ni satu pada alat, tapi heater tu mahal sikit lah, 400 lebih. Boleh beli dan dia bersambung dengan gas. Okay, boleh cari dalam Google heater heater. Okay, boleh cari dalam Google Mana lebih bagus, ternak ayam asli atau ayam kacuk? Dua-dua bagus. Bergantung pada kita punya market.
Kalau market kita kacuk, memang kita boleh ternak kacuk, dan saya buat dua-dua. Kacuk pun kita buat, asli pun kita buat. Jadi kita boleh bagi dua pilihan kepada orang. Kebanyakan orang nak harga yang lebih rendah, kacuk lah. Okay, dan ada juga orang nak yang asli. Yang asli beza dia punya berat, paling berat pun 1.6, 1.7. Kalau yang kacuk boleh pergi sampai 3 kilo. Okay, 3 kilo. Bergantung pada tempoh kita memelihara dia lah. Okay, tapi yang asli dia perlukan lebih sikit. Okey, kalau itik daging harganya sekarang ni antara 18 ke 25. Itik daging sekarang harganya antara 18 ke 25. Paling rendah pun itik daging RM15. RM15. Itik daging kita boleh ternak dalam tempoh 3 bulan, boleh dapat dalam 3 kilo ke atas. Itu bukanlah itik jenama Pekin. Yang warna putih, moncong dia pun warna kuning. Okey, itik Pekin nama dia. Okey, itik daging dalam harga 18 ke 25, paling rendah pun RM15. Okey, tuan-tuan boleh bertanya apa soalan pasal unggas, tak ada masalah. Okey, untuk pastikan ternakan ayam kita tidak belalat, tidak berbau kandang dia, kita menggunakan yang saya iklankan dalam saya punya My Shop adalah My Bio Active. Okey, boleh gunakan tu untuk pastikan taiknya tidak berbau. Confirm. Taik dia tidak akan berbau. Taik dia tidak akan berbau, dan bila taik dia berbau, lalat pun tidak akan ada. Ini fungsi My Bio Active untuk pastikan pencernaan, penyerapan protein 100%, dan yang keluar tu hanya sisa saja. Sisa saja. Bila keluar tu sisa, maksudnya sisa yang tidak ada protein, tidak akan ada bau, dan akhirnya taik tu tidak akan ada lalat. Sebab lalat akan datang bila taik ayam ada bau. Mana lebih bagus ayam sasid atau okey? Untuk pembesarahan, okey? Mana lebih bagus ayam asli atau ayam kacuk tempoh matang pembesaran? Okey. Ayam kampung kacuk kita boleh besarkan dalam tempoh 2 bulan dapat sekilo, sekilo setengah. Kalau 3 bulan kita boleh dapat dalam lebih kurang dalam 2 kilo, 2 kilo setengah. Okey, ayam kacuk. Kalau yang asli 4 bulan baru sekilo 1.5, 1.6, 1.7. 4 bulan tempoh dia panjang, lama. Itu pasal harganya akan lebih mahal kacuk dengan asli. Saya mencadangkan tuan-tuan lebih elok ternak ayam kacuk sebab orang nakkan ayam kampung. Kacuk dan asli itu different, kecuali kalau customer memang nak betul-betul asli. Beza asli dengan kacuk tengok pada kaki. Kaki dia warna coklat, kelabu kehitaman, itu adalah asli. Yang warna kuning adalah kacuk. Sekarang ni orang akan claim ayam dia yang color kaki dia kuning pun dia panggil asli juga. Tak betul Yang kacuk mesti color kaki dia warna kelabu kehitaman. Okey. Kalau kuning macam mana pun dia adalah kacuk. Okey. Kuning adalah kacuk. Okey. Kalau yang asli mesti color kaki dia kelabu kehitaman dan kaki dia kecil. Okey, kaki dia kecil. Kalau yang asli dia punya kaki dia besar. Salam, nak tahu kita mohon gam macam mana tuan boleh yakin bahawa perantis boleh memohon dengan lulus. Okey, macam ni. Okey. Dokumen untuk grant agama bermuda kita mohon, peringkat permulaan pun kita boleh dapat grant 30,000. Sebab itu kerajaan dah umumkan untuk mana yang baru nak mula pun boleh dapat sampai 30,000. Syaratnya mesti penuhi. Satu, mesti ada sijil khusus. Nombor 2, ada kertas kerja, ada tapak dan ada SSM. Itu bergantung pada jawatan veterina. Kadang ada minta SSM, ada tidak minta SSM Okey, nak tahu lulus atau tidak, kita akan buat satu dipanggil kronologi. Kita submit aja borang tu, bagi pada veterina, suruh veterina sign. Bagi pada veterina, suruh sign, dan kita tanya bila dia datang melawat siasat kawasan kita. Dia kata seminggu. Dalam tempoh seminggu dia mesti datang. Lepas seminggu nanti, dia datang, suruh dia sign juga kita punya kronologi. Lepas tu dia akan hantar pada negeri. Negeri akan meetingkan sebulan sekali. Kadang kita follow up. Sebulan tu follow up. Dah meeting belum? Kalau belum meeting, bila dia meetingkan? Lepas pada itu dia akan hantar ke Putrajaya. Tuan-tuan akan follow up dengan Putrajaya. Dah dapat tak borang tu? Kita sendiri kena follow up sendiri. InsyaAllah boleh dapat. Okey, pasal hubungan kita dengan negeri, hubungan kita dengan Putrajaya, tak ada masalah. Kita boleh pakai email saja. Kita pakai email. Itu buktikan kita punya conversation kita dengan kita punya agensi. Kalau kita pakai phone tak boleh. Reban 15 kali 40 berapa ayam boleh masuk? 15 kali 40 kali 15 kali 40. Sekejap 600 ekor sekejap 15 kali 40. 15 kali 40 boleh masuk 600 ekor. Ya betul, 600 ekor Faham. Okey, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan tak perempuan
untuk ternakan ayam wajib pakai MJF Bioactive. Sebab itu antara syarat wajib. Ayam sekarang ni, kalau bilangan ayam kita lebih pada 500 ekor, kita wajib ambil lesen. Ini syarat veterina. Okay? Syarat veterina sekarang ni 500 ekor wajib ada lesen. Lesennya tak mahal ya. Lesennya RM50 saja sampai ke 5,000 ekor. Okey. Ini yang kita nak tuan-tuan beli. Guna MJF Bio untuk pastikan ladang kita tidak akan ada lalat, ladang kita tidak akan ada lalat dan juga tidak akan berbau dan tidak akan ada masalah pencemaran bau. Okey. Dan ayam kita akan jadi sihat sebab dia ada fungsi anti penyakit. Dia menyediakan mikrob baik dan mengawal mikrob jahat dan menetralkan bau-bauan. Okey, yang mana tak sedap dia akan menetralkan ya. Tapi kalau saya punya tanah di Sarawak, adakah sama vet Sarawak dengan Selangor minat dengan program? Semua vet negeri di Malaysia ni layak untuk mohon grant agropemuda. Bukannya Sarawak saja, bukan Selangor saja, semua ya. Waalaikumsalam, hadir dari Penang. Alhamdulillah, terima kasih. Mana nak dapat tuan? Mana apa tu? Okey, yang ni dalam beg kuning saya ada tulis ya. Syarudin, dalam beg kuning saya ada RM20 saja untuk 1 liter. Gunanya sikit je. 1 liter air masuk 2 ml saja. 2 ml saja ya. Okey, jadi kegunaannya sikit saja. Lesen apa tu? Tuan baru masuk live. Okey, lesen unggas. Kalau kita ternak ayam lebih pada 500 ekor, mesti mohon lesen unggas. Lesen unggas dipohon bila ada ayam. Okey, lesen unggas mesti dipohon bila ada ayam. Negeri Selangor, negeri Johor, Penang antara negeri yang menguatkuasakan lesen ni. Negeri-negeri lain kadang-kadang dia pandang mata sebelah je, macam Sarawak, Sabah, dia memang tak ada tekankan sangat pasal lesen ni. Tapi negeri Selangor, Johor, Penang, okey, memang menekankan ya. Okey, kena faham dari segi tata cara untuk peternakan ayam. Kalau misalnya tak ada komplain biasanya berlaku bila ladang kita berlalat. Okey, antara sebab ladang berlalat adalah protein dalam makanan tadi tidak diserap 100%. Bila tak serap 100%, dia akan berak keluar protein. Bila keluar protein, tahi itu berbau. Bila tahi itu berbau, dia akan menyebabkan lalat akan datang. Itu dia punya berani gam. Maksudnya lalat akan happy dengan jumlah protein yang ada untuk dia punya makanan hari itu ya. Okey, ini clear. Harap clear apa yang ditanya tadi. Boleh menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Kalau saya terlepas boleh tanya sekali lagi ya. Okey, tuan-tuan. Satu lagi untuk menjimatkan kos makanan. Untuk menjimatkan kos makanan, saya ada letak situ rumput ayam. Okey, rumput ayam. Apa maksud rumput ayam? Rumput ayam tu adalah ketum ayam sebenarnya, tapi tak boleh perkataan ketum tak boleh cakap. Okey, rumput ayam ataupun madre de agua yang kita bagi pada ayam, kita tak perlu bagi dedak lah. Biasanya rumput ayam kita bagi umur dia 31 hari ke atas sampai jual. Maksudnya kita tak perlu bagi dedak dah. Ayam memang suka gila dengan rumput ayam. Semalam saya ada upload TikTok pasal rumput ayam ni. Tuan-tuan boleh beli benih, boleh juga beli dia punya pokok yang dah hidup ya. Okey. Semua ada dalam saya punya beg kuning. Saya ada sediakan dalam beg kuning ya. Saya ada sediakan dalam beg kuning. Zaharul boleh tengok dekat beg kuning kita, boleh order, boleh tekan terus ya dekat beg kuning ya. Kita ada tulis kat situ. Okey. Okey, kita ada dipanggil rumput ayam dan rumput ayam proteinnya 22%. Memang sesuai untuk ayam, tak perlu bagi dedak dah. Jadi kita boleh tanam seluas-luasnya dan pokoknya boleh besar sampai macam pokok rambutan. Menjulang-julang tinggi dia kalau kita biarkan. Tapi kita kena kontrol lah. Kita nakkan daun. Kita potong selalu, ambil daun dan bagi pada ayam. Memang ayam suka. Tak perlu bagi dedak dah. Okey. Dan ada fungsi yang bagus rumput ayam ni. Satu fungsinya adalah dia ada fungsi anti-cacing. Anti-cacing. Ayam tidak akan bercacing. Ayam tidak akan bercacing. Confirm ayam tak akan bercacing. Sebab rumput ni ada fungsi anti-cacing. Cacing dalam ayam menyebabkan ayam kurus. Gemuk besar tapi timbang berat. Maksudnya zat makanan tu dimakan oleh cacing. Ini yang kita nak cadangkan tuan-tuan. Mesti wajib. Kalau siapa menternak unggas, lembu dan kambing juga wajib tanam rumput ayam. Okey, sebab dia ada fungsi anti-cacing. Anti-cacing ya. Okey, satu lagi yang saya nak cadangkan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ternak azolla. Pernah dengar tak azolla? Rumpai air.
Yang ni protein dia 25%. Lebih tinggi daripada rumput ayam. Tapi azola dia tak ada fungsi anti cacing. Dia cuma ada protein content yang tinggi. 25% hingga 30%. Kita ternakkan azola ni, letak dalam air, bagi sikit tai ayam, baja dalam 1 jemput dan kita biarkan direct dengan matahari. Dia akan membiak cepat. Kita punya harvest sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Ini satu pada kos menjimatkan. Untuk apa? Untuk kos operasi ladang kita. Yang ni tuan-tuan kena buat dan wajib ternak azola, wajib tanam pokok ayam, rumput ayam, dan wajib guna apa ni? Ni MJF bioaktif. MJF bioaktif untuk tujuan apa? Untuk pastikan satu, costing kita dapat down, kemudian kita dapat mengatasi masalah bau dan juga lalat, dan mengatasi masalah apa? Masalah beli dedak. Ini kaedah kita nak jimatkan kos Ayam, untuk ayam kampung, kacuk, dia punya berat sampai sekilo 300, dapat mencapai umur dalam sekitar 40 hari. 40 hari dan kita boleh sembelih. Bila sembelih, dia akan hilang dia punya waste daripada tai bulu dalam 20%. 20% Kadang-kadang ada restoran minta siap sembelih beratnya sekilo. Jadi dalam 40 hari kita dah sembelih dah sekilo. Kita packing dan kita boleh jual. Kita boleh jual frozen, kita boleh jual fresh antara kedai-kedai yang jual ayam kampung, goreng ayam kampung. Ini antara kaedah kita nak pastikan jualan kita tak ada masalah. Sebab keperluan bekalan ayam kampung ni memang dalam keadaan kritikal. Sebab sekarang ni orang dah mula beralih daripada ayam daging kepada ayam kampung, tapi ayam kampung kuantiti dia tak cukup dan dia punya pembekalan daripada 10 ekor, contoh 10 ekor, kita baru bekalkan 4 ekor saja. 6 ekor masih lagi tidak cukup Jadi tuan-tuan, kos untuk ternak ayam 1 ekor, anaknya katalah RM4. Contoh RM4. Kos makannya lebih kurang dalam RM6. Kalau kita bagi dedak sikit, kita bagi sikit rumput dalam RM6. Mana kos ekor ayam lebih kurang dalam RM10. Kalau kita dapat 2 kilo, sekilo kita jual RM15, kita dapat berapa? 30. Kos 10, jual 30. Bermakna kita dapat untung kasar RM20. Kalau kita jual 1 bulan, 1 ekor RM20, sebulan kita jual 100 ekor, kita dah dapat RM2,000. Kita jual 200 ekor, kita dapat RM4,000. Ini kiraan yang mudah. Ayam baka apa tuan? Ayam baka kacuk ada, baka asli ada. Okey? Maksudnya ada jual. Kalau nak anak ayam boleh hubungi kami. Kalau untuk ayam kacuk hubungi kami, untuk asli pun boleh. Kita ada bekalan ayam kacuk, kacuk ataupun asli ada, sentiasa ada Tapi kuantiti banyak saya akan ambil daripada pembekal kita daripada Bukit Mentajam, insya-Allah Tak ada masalah, ada pembekalan tak ada masalah Yang asli ada, yang kacuk ada Yang permintaan tinggi sekarang ni ayam kampung. Kacuk atau asli tak ada masalah. Sebab orang dah mula tak percaya dengan ayam daging. Sebab ketidakpercayaan tu bergantung daripada satu, dasar ayam daging ni menggunakan antibiotik dan juga vitamin yang berleluasa, dan kita takut nanti dalam ayam tu masih ada antibiotik, dia dah jual. Jadi orang tak yakin, tahap kesihatan tu diragui. Saya tak katakan dia tak sihat, tapi diragui. Takut orang yang menternak ayam tu tak jujur, dia akan antibiotik hari ni, dia terus jual besok. Nanti dia punya chemical antibiotik tak habis lagi. Okey. Jadi bila kita makan ada impak pada kita. Tahap kesihatan kita akan menurun, kita mudah kena sakit, darah tinggi, kecil manis, buah pinggang, barah, antara penyakit yang boleh impak daripada makan yang ada antibiotik Okey. Jadi permintaan ayam kampung asli atau kacuk tak ada masalah. Macam kami kat sini, yang asli pun laku, yang kacuk pun laku. Asalkan ada ayam kampung. Okey? Permintaan ayam kampung memang tinggi. Dan kita boleh packingkan dan kita boleh jual frozen, dan kita boleh masuk dekat TikTok kita, jual frozen dan boleh post. Okey? Ini satu kaedah yang paling mudah sekarang ni. Okey? Saya dalam proses untuk buat beg kuning untuk frozen ayam kampung. Tapi bekalan ayam kampung saya banyak jual untuk hidup. Sebab orang cari datang ke kandang, ke reban lebih senang. Kita hidup, kita timbang sekilo 15 ke 18 ringgit. Jadi dia buat balik, lagi senang daripada kita nak proses, nak packing, nak post. Tapi dia dua tu boleh
mendatangkan income. Kalau misalnya tak boleh jual hidup, kita jual yang frozen. Ini antara kaedah kita nak memasarkan ayam lah ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Untuk syarat mendapatkan grant Agro Muda bernilai RM20,000, RM30,000. Tuan, anak ayam kampung yang kecil tak Tuan, anak ayam kampung masa kecil tak mati, tapi bila dah berapa minggu tu ada je yang mati. Sebab apa ya? Okey, sebabnya satu, cara pemeliharaan kita tak bersih. Apa maksud yang tak bersih? Satu, reban kita sentiasa tip top. Seminggu sekali kena clean. Kena keluarkan tai ayam dia. Tip top. Nombor dua, kita kena gunakan ni. Kita gunakan MJ Bio Active ni untuk pastikan dia ada fungsi anti penyakit. Dan dia ada fungsi penyerapan protein. Dia ada fungsi anti tak sihat. Okey, yang ni dia lemah sebab protein dalam makanan tu mungkin dia discharge lebih. Okey. Kemudian kita pengurusan ladang kita terbiar. Okey, terbiar. Kemudian mungkin juga ada isu kepadatan yang terlampau padat. Okey. Kemudian ada isu pemakanan. Okey. Makanan yang kita beli yang murah, makanan yang beli yang murah, kadang-kadang proteinnya tidak mencukupi. Protein tak mencukupi ya. Ayam kampung biasanya ternak dalam reban. Itik lepas bebas. Makan utama dedak, lepas tu jual mahal macam kampung ori. Okey, ini antara masalah. Kita sebenarnya kita kena jual mahal sebab apa? Kita bagi dedak. Dedak kita boleh bagi umur dia sebulan pertama. Lepas tu kita boleh bagi makanan apa? Rumput ayam. Kita bagi rumput ayam, kita boleh juga bagi jagung, kita boleh campurkan juga dengan rice bran. Banyak bahan yang kita boleh alternatif dan kosnya lebih murah. Okey, dan kita boleh jual dengan harga lebih murah daripada harga pasaran ya. Okey, dedak memang satu-satu benda yang membebankan. Harga dedak melambung tinggi, harga dia tidak boleh dikawal sebab barang-barang dia banyak diimport ya. Jadi kita kena buat dedak kita sendiri ya. Jadi ayam kampung memang harganya agak tinggi sikit. Tinggi tak tinggi, tapi yang pastinya ayam kampung ni sihat. Kita boleh jual RM15, RM18, RM20. Yang asli boleh jual sampai RM22, RM23, RM25 per kilo per kilo Okey, yang tu yang tuan-tuan kena mahir dan kena buat kaji sedikit di kawasan kita. Dari segi permintaan macam mana di kawasan kita ya. Okey. Ni keadaan macam mana kita nak mengurangkan kos operasi kita ya. Okey, pada minggu pertama hingga minggu keempat, 30 hari yang pertama, kena pastikan ayam kampung ni kena kawal suhu dia antara 32 ke 35 darjah Celsius. Dengan cara kita letak lampu mentol yang berhaba, atau kita letak lampu ayam, ataupun kita letak heater. Ini antara kaedah yang kita boleh buat lah untuk pastikan dia terkawal dia punya suhu. Lepas pada 31 hari itu kita boleh lepaskan dalam kawasan reban besar. Tak perlu dikurung lagi, dan kita kena pastikan pembersihan setiap minggu, bersihkan. Dan makanan ni kena cukup dia punya nilai protein. Umur pada 30 hari ke bawah 22%, 31 hingga 60 20%, 61 hari hingga kejual kita perlukan protein dia 18% ya. Kalau beruk lepas lepas masuk sangkar, ada sebab ke anak ayam boleh mati sebab stres? Okey. Monyet ni kalau anak dia kadang-kadang dibunuhnya, dipicitnya. Okey, satu. Nombor dua, gangguan monyet ni biasanya kita menarik beruk ni ataupun monyet masuk dalam kandang bila ayam kita mula bertelur. Itu nak pastikan. Kalau ayam kita bertelur, pastikan dia berada dalam kawasan sangkar tu memang ditutup rapi supaya monyet tak masuk. Macam kami memang kita simpan telur-telur ayam kita, memang kita simpan untuk masuk mesin penetasan. Satu hari kita dapat dalam 50 biji. Yang ni yang kita pastikan reban kita jangan langsung ada lubang untuk monyet masuk. Okey, elakkan sebab ternakan kita kalau diganggu oleh monyet, satu, dia memang stres. Dia stres, dan stres tu tidak sampai kematian, tapi kematian tu ada sebab lain. Mungkin ada sebab lain Ada sebab lain, bukan sebabkan stres. Ayam stres dia cuma dia akan berterbangan dan dia lebih aktif. Dia tak ada sampaikan menyebabkan kematian Mesti ada sebab lain Mesti ada sebab lain. Okey, dalam reban ayam wajib simen. Mungkin tadi yang bertanya tadi, kenapa ayam tu daripada besar sikit dia mati? Sebab ayam tu letak atas tanah, berkurung, dan tanah tadi
ada kuman akan duduk dalam tu dan kuman tu akan datang pada ayam yang sebelumnya, batch yang sebelumnya, batch yang sebelumnya, batch yang sebelumnya. Jadi dia menyebabkan kuman tu sentiasa ada kat situ. Itu pasal lantai ayam, reban yang tertutup mesti disimen. Wajib simen dan kita kena bersihkan setiap minggu. Keluarkan semua tahi dan jadikan baja. Okey, jadikan baja ya. Ini keadaan untuk kita elakkan daripada masalah penyakit dalam reban kita ya. Okey, sebab kematian satu kerugian kepada kita ya. Okey, harap menjawablah soalan tu. Kalau tak menjawab lagi, boleh lanjutkan soalan tu. Tanya lagi, insyaAllah kita akan cuba jawab semampu kita juga ya. Okey, untuk melayakkan tuan-tuan dapat geran Agripreneur Muda, satu mesti ada sijil khusus. Nombor dua mesti ada kertas kerja. Kertas kerja yang menunjukkan cash flow kita, menunjukkan selama 5 tahun projection business kita ya. Kerana mesti ada tapak, mesti ada juga SSM. Maksudnya pendaftaran syarikat. Ini option, tapi biasanya dia nak dan kita submit kertas kerja beserta dengan sijil khusus dengan dokumen yang lain Antara dokumen lain yang kita perlukan, tanah tu kalau geran kita attachkan. Kalau bukan geran kita, orang yang punya nama atas geran tadi mesti ada satu surat memberi kebenaran kita menternak ayam dekat situ. Dan mesti ada stamping chop stamp hasil RM10. Ini kaedah dia. Ini kita ajar. Kita ajar dalam program yang kita jalankan. Kita akan jalan program 2 dan 3 hari bulan November. 2 dan 3 hari bulan November, sijil kami sijil yang diiktiraf, boleh diguna pakai untuk apa juga tujuan. Kemudian kita sediakan dalam bentuk soft copy kertas kerja. Kertas kerja untuk ayam, kertas kerja untuk lembu dan juga kambing dan juga info ternak yang lain. Penyakit-penyakit ayam, macam mana nak buat postmortem ayam, macam mana nak diagnose ayam. Okay? Semua ada dalam soft copy. Dan kita beri secara amali dan teori. Lengkap 2 hari. Okay? Sijil ayam dah ada, Alhamdulillah. Tapi kalau SSM tu wife punya boleh mohon ke geran tu. Okey, kalau SSM bawah wife, cuma attach masukkan nama kita. Okey, kalau SSM tu bawah nama wife, kita add on kita salah satu pada rangkaian kongsi. Okey, masukkan. Maksudnya nama dalam tu ada nama kita. Jadi syarikat SSM tu attach kat situ Tapi permohonan bawa individu SSM tu sebagai supporting saja. Supporting saja ya. Okey, untuk tujuan supporting saja. Masuk sekejap, lepas tu keluar balik pun tak ada masalah. Jadi nama kita ada sekejap dalam tu dan kita ada bukti yang kita ada dalam syarikat tu. Okey, itu yang paling penting ya. Kadang-kadang kita nak kursus online ada. Kita ada buat kursus online. Kita akan buat kursus online. Kita cadangkan kursus online ni kita buat pada, kalau tak silap saya, sekejap ya. Kursus online kita buat pada sekejap ya, saya ada cadang tadi kursus online nak buat bila 27. Okey, kursus online saya buat nanti saya akan masukkan updatekan kursus online bila kita buat sebab jadual kita agak penuh. Minggu ni kita ada program, minggu depan ada program, minggu ketiga kita ada pergi umrah balik umrah nanti insyaallah bulan 12 kot. Lambat lagi kursus online lambat lagi Okey, tajuk kursus online untuk kursus ayam, kursus unggas lah. Kursus unggas ayam itik puyuh ataupun kursus online untuk lembu dan kambing Tajuknya unggas ataupun ruminan. Ruminan lembu kambing, kalau unggas ayam itik puyuh ayam Belanda. Unggas burung-burung Okey, maksud kursus tu kalau untuk mohon untuk peternakan ayam, kursus online tu pun boleh diguna pakai untuk pengiktirafan sijil Okey, yang tu murah saja, RM50 saja. Kalau kursus online kita buat kursus online RM50 saja Okey, sekejap ya. Ya Datuk. Ya Datuk. Boleh. Agak sampai pukul apa Datuk? Boleh. Kat office boleh Okey. Hai. Okey. Hai. Salam. Okey, ada appointment dalam pukul 11 lebih ni bersama dengan Datuk Nuraini. Dia bekas duta mana dia bekas duta dekat negara Afghanistan lah. Berapa hari tuan kursus online? Kursus online 4 jam saja. Kursus online 4 jam saja. DM kita.
DM kita nak tanya khusus online, saya akan bagi date nanti ya. InsyaAllah saya akan bagi date khusus online bila kita buat ya. Kat sini saya tak boleh tulis date sebab saya tak check lagi jadual kita ya. Okey, tapi khusus yang secara fizikal, secara teori dan amali kita buat pada 2 dan 3 hari bulan November. Penginapan disediakan cuma RM600 saja. RM600 je, 600. Termurah dalam pasaran ya. Kita dah jalankan program ni selama 19 tahun. 19 tahun ya. Alhamdulillah bisnes ayam, lembu dan kambing satu bisnes yang bagus ya. Ayam pendapatan tahunan, mingguan, bulanan. Ayam akan dapat income sepanjang tahun. Okey, mingguan, harian, bulanan, tahunan. Okay, ayam ya. Okey, ayam memang sentiasa ada. Okey, sentiasa ada. Kita boleh jual telur, kita boleh jual anak, kita boleh jual dewasa hidup, kita boleh jual frozen. Okey, semua kita cover. Okey, dari segi buat reban tak ada masalah, kita boleh ajar cara nak buat reban ataupun kita boleh upah orang buat reban. Tapi elok buat sendirilah. Senang je buat reban ayam ni, senang saja ya. Okey, senang saja ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa ni antara yang kita nak cerita kat sini adalah pasal ayam itik, ayam Belanda ya. Ayam Belanda satu benda yang paling saya nanti-nantikan. Siapa-siapa dalam live kita ni ada ayam Belanda jantan ya. Ayam Belanda jantan memang saya nak perlukan ayam Belanda jantan berat 4 kilo ke atas, unlimited quantity dan boleh satu Malaysia insya-Allah. Tengok kuantiti lah, kalau kuantiti 2 ekor nak ambil kat Perlis tak ada pergilah. Tapi kalau ada 200 ekor, 50 ekor, 100 ekor boleh gagah lagi ya. Maksudnya kita ambil harganya RM25. Kita beli RM25 sekilo Okey tuan-tuan, boleh DM kita. Kalau ayam Belanda lah. Ayam Belanda, ayam kampung tak ada masalah, tuan-tuan boleh jual sendiri. Memang sekarang bekalan ayam kampung memang tidak cukup. Memang tak cukup Jadi boleh jual, tak ada masalah. Tuan-tuan boleh buat satu laluan pemasaran sama ada melalui TikTok ke, kita melalui macam-macam platform. Sekarang ni the best TikTok lah. Okey, TikTok ya. Okey tuan-tuan, saya tak lama hari ni, kita buat lebih kurang dalam tak sampai 1 jam kot ya. Saya nak end live saya, boleh bertanya dan boleh DM kita. Siapa nak beli tadi, My Bioactive boleh order. Kalau siapa nak beli rumput ayam, kita boleh bagi dalam bentuk pokok ataupun dalam bentuk batang. Okey, siapa yang nak beli apa ni Azolla boleh beli benih tu dan boleh dikembangkan. Dan siapa nak join program khusus kita, program khusus kita 2 dan 3 hari bulan 2 dan 3 hari bulan 2-3 bulan November 2-3 bulan November kita akan jalankan ya. Okey, insyaAllah minggu depan mungkin kita tak bersiaran sebab saya ditugaskan untuk jalankan satu program di Melaka. Siapa yang orang Melaka boleh jumpa saya di UCAM, di Universiti Agro Makanan, di Universiti Agroscience Risda. Okay, di UCAM, Universiti Agroscience Agroscience Risda. Okay, saya berada di sana daripada hari Isnin sampai hari Khamis. Jadi saya tak boleh nak buat live minggu depan sepatutnya minggu depan saya ada program di Ho Chi Minh. Dah buat booking kat Ho Chi Minh tapi ada permintaan daripada Risda, kita cancelkan trip kita ke Ho Chi Minh, burn dia punya cost dan kita mengajar di UCAM Okey, tak apa, yang duit boleh cari tapi ilmu yang kita kongsikan dia manfaat kepada kita dan juga insya-Allah menjadi bekal yang terbaik kita di sana nanti ya. Okey tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Moga maju jaya. Ada juga persoalan pasal ayam dan boleh tengok kita punya TikTok kita punya story kita punya upload dalam TikTok kita MJ Fatona ataupun Coach Ternak yang mana belum bersahabat dengan kami, tolong bersahabat, dan mana yang rasa-rasa nak membeli boleh beli peralatan yang ada dalam kita punya TikTok shop dan kalau yang khusus boleh terus DM kat kita. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam MJ Fatona. Sekejap ya. Okey, kita boleh close.